Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fayassirhu bihaqqi duhaik wa jamalik wa quwwatik. Allahumma atina ya Allah ma ataita ibadaka salihin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi seperti yang kita rancangkan dapat kita bersama. Terima kasih kepada pihak masjid dan seluruh timnya yang saya kira berusaha memberikan yang selesa terbaik buat kita semua kan. Dan semoga Allah lah jua yang membalas kebaikan mereka-mereka yang mempersiapkan wadah, masuk juga Haji Azri, Tuan Haji, sihat ya. Siapkan satu medium bagi mungkin rakan-rakan yang tak datang dalam kelas kita boleh bersama-sama. Ya Allah, jadikanlah setiap yang hadir ni juga ya Allah, ya, yang hadir ni setiap langkahnya adalah ganjaran di sisi Allah. Itu harapan kita. Saya sedar bukannya dekat kan, jauh parking kan, parking kat luar, celah-celah rumah orang, jalan kaki, naik pula tangga. Allah Rabbi. Jadi kita minta pada Allah, ya Allah, setiap langkah-langkah itu ganjaran ya Allah. Setiap langkah-langkah itu kian kami hampir pada Engkau ya Allah. Setiap langkah-langkah itu ya Allah, semuanya adalah benteng dan dinding kami daripada bala bencana ya Allah. Setiap langkah kami Engkau campakkan kebaikan buat anak-anak kami ya Allah. Setiap langkah-langkah kami ya Allah adalah rezeki buat kami. Bukankah Nabi cakap kita minta kemurahan rezeki terutama di usia tua kita. Ya Allah, jadikan langkah-langkah kami itu adalah rezeki terbaik ya Allah buat kita di usia kian hari kian muda ke kian tua. Dan yang paling penting ya Allah, setelah kami datang, maka jadikanlah kami mendapat manfaat daripada apa kedatangan ini ya Allah, ya. Bukan sekadar pahala dan ganjaran, tetapi manfaat. Pahala duduk saja atas kursi warna biru tuan-tuan tu dah confirm pahala dah. Tapi jangan hanya selesa untuk dapat pahala, minta mendapat manfaat, pertambahan ilmu ya Allah. Kerana doa kita yang tak pernah putus-putus adalah Rabbi zidni ilma, dan rezekikan kami fahma. Jadi datang kami, langkah kami korbankan banyak kesenangan kami ya Allah, walau sedikit kalau nak dibandingkan dengan pengorbanan orang-orang hebat. Tetapi ya Allah, nilailah ya Allah, pandanglah ya Allah, perhatilah ya Allah, berilah perhatian pada kami ya Allah. Alhamdulillah. Baik, sekejap balik ada naik teksi kan. Jadi tak kira apa cara sekalipun Allah memberikan ganjaran dan kebaikan. Baik, semua yang saya hormati, mic saya okey ke? Macam pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Pecah ya? Macam pecah. Bateri
Saya rasa bateri. Tuan Haji, bateri kot. Kan? Kadang-kadang bateri dia. Ada bateri. Ada bateri. Ambil yang baru. Ada tak ada bateri? Siapa ada power bank? Okey. Oh, tak sedap telinga Baik. Sambil saya cuba cakap. Oh, makin teruk. Makin teruk. Sampai ada yang batuk-batuk. Tu kira teruk dah tu. Kalau boleh. Tak ada? Banyak pula takut bateri. Takut yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah. Baik. So volume. Okey. Okey. Okey, alhamdulillah. Baik, kita sambung perbincangan kita. Saya ada stop kat mana-mana ke? Yang tergantung? Ya. Oh, itu. Ya. Kenapa adanya terjemahan Ar-Rahmanir Rahim? Oh. Oh, okey. Okey, semua yang saya kasih sekalian, insya-Allah kita pergi kepada penghujung perbincangan kita, insya-Allah. Kerana kita telah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sebutkan bab, ya. Bab bermakna apa? Dengan itu kita bincangkan. Kalau mungkin siapa yang hari ini pertama dalam pengajian kita ini, suka saya katakan bahawa semua perbuatan kita Nabi suruh mulakan dengan basmalah, ya, basmalah. Elok guna basmalah. Sebab kalau bismillah kena sebut bismillah. Boleh tak salah. Okey, mulakan dengan bismillah. Kerana apa? Sebab kita faham bab tersebut mengaitkan, menghubungkan antara perbuatan tersebut dengan Allah, dengan ketinggian dan keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah. So, bab tersebut fungsinya adalah sebagai penghubung. Apa tujuannya? Ada dua tujuan. Yang pertama, untuk mendapatkan keberkatan, ya. Keberkatan. Apa itu keberkatan? Maknanya adalah bertambah. Tetapi apa maksud keberkatan itu? Maknanya sesuatu kebaikan Tuhan yang ada pada perbuatan kita. Thubutul khairil ilahi fi syai', seperti dalam tafsir At-Tabari. Kemudian keberkatan bagi pada dua, ya, insya-Allah. Okey ke kalau saya ulang macam ni? Okey, tak apa, ya.
Ustaz, kami dah mahir sangat Ustaz ya. Habis beberapa minit ya Allah. Sebab orang kata repetition is mother of knowledge. Repetition is mother of knowledge. Mengulang-ulang adalah merupakan ibu kepada pengetahuan. Okey, kita ulang supaya betul-betul dia tu mantap dalam kepala kita, insya-Allah. Sebab nanti bila dah habis bab basmalah, hak ni saya tak nak ulang lagi dah. Kita tak ulang lagi dah ya. Masuk bab hamdalah, masuk bab-bab lain, kita tak ulang lagi dah. So bila sebut berkat terbagi pada dua. Apa yang pertama? Menjauhkan kita daripada keburukan. Dan yang kedua adalah mendatangkan kebaikan. Dan ingat, sama ada keburukan atau kebaikan terbagi pula pada dua. Satu, zahir. Yang kedua, batin. Okey, jadi bila disebut sesuatu benda itu berkat, maknanya sesuatu berkat itu maknanya adanya kebaikan Tuhan pada perbuatan. Sebab kita mulakan dengan contoh, kita duduk sebentar tadi, kita pun tarik kursi kita baca Bismillah. Maknanya perbuatan duduk kita itu telah berhubung dengan Allah, dengan ketinggian dan keagungan Allah. Kenapa yang pertama? Sebab duduk kita ini insya-Allah mendapat berkat. So berkat itu adalah menjauhkan kita daripada keburukan. Keburukan tersebut sama ada zahir ataupun batin. Zahir mungkin tiba-tiba ada benda kaca ke, ya, tiba-tiba ada orang tertinggal semalam pengajian, begitu khusyuk mengangguk-ngangguk fahamnya pengajian, tercabut kerongsang dia dan kemudian jarum dia begitu. Dan hari ni kita duduk sedap je, bam tak bismillah, cum ya, sepanjang satu inci 2 hun panjang kerongsang tersebut menembus tepat dan kena pada kita tulang tu. Apa jadi? Lain cerita kita. Itu zahir. Yang batin, keburukan batin adalah kita duduk ini adalah untuk mengaji, belajar. Dan kemudian kerana tak berkat, kita takut dapat benda tak baik, belajar benda tak manfaat. Belajar benda-benda yang mengata orang, belajar benda-benda baik. Benda-benda itu tak nampak, ya, sebab dia bentuk yang tak baik. Okey. So kita harapkan kebaikan. So itu dikatakan kebaikan ataupun keburukan terbagi pada dua, zahiran atau batinan. Dan kemudian Bismillahirrahmanirrahim juga, bab tersebut memberi makna yang lebih dalam, Saya buat rajah sikit kot ya. Boleh ke? Ya. Yalah, kalau yang letak rakaman dia kat sini dia kata lebih faham, memanglah yang tak letak fahaman tentu akan lebih faham, insya-Allah. Okey. Saya menulis dengan nama Allah. Okey. Saya menulis dengan apa tujuan saya menulis dengan nama Allah? Okey. Apa maksud keberkatan? Okey. Alhamdulillah. A+. Okey. So bila kita mulakan perbuatan, ingat ya. Ingat saya buat titik perbuatan. Sebab kata Nabi, kullu amrin, semua perbuatan. Pada saat Nabi mula membaca Al-Quran, Allah kata iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah, perbuatannya baca dengan nama Tuhan, ya, perbuatan. Okey. Perbuatan tersebut yang digabungkan dengan basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. So kita punya poin perbincangan kita di sini,
Dan kita sebenarnya nak habis dah sebab kita sedang membincangkan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendapat berkat. Saya tulis Melayu lah ya, berkat. Okey. Tadi kita dah faham berkat tersebut terbagi pada dua. Makna berkat boleh tulis maknanya adalah makna apabila kebaikan Tuhan ada pada sesuatu perkara. Saya tak nak tulis. Tetapi di sini berkat adalah pada mendatangkan kebaikan ataupun menjauhkan keburukan. Antara kebaikan dan keburukan mana yang patut lebih utama? Mana lebih utama? Menjauhkan keburukan lebih utama. Itu kaedah dalam usul fiqh. Kaedah dalam usul fiqh adalah menghilangkan keburukan. Darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Itu lebih utama daripada mendatangkan kebaikan. Apabila kita letakkan di satu neraca, yang ini lebih utama. Okey. So saya tulis bentuk negatif. Boleh nampak ya? Faham ya? Okey, kemudian kedua-dua ini terbagi pada dua kan? Apa dia? Zahir yang kita nampak, batin contoh yang tadi kita. TH ke TI? TH batin. Baik. Menariknya adalah apabila kita berjaya memahami, maka ya Allah fahamlah kami. Amin. Sebab kita duk bincang ni, ya. Dah tu tak payah amin dah. Bincang tu, tu dah habis. Tadi amin ni ish. Ada tertinggal MRT ni. Okey, tujuannya apa? Kita punya tujuan apa dia? Tujuan kita apa? Kenapa tujuan perbuatan kita, ya? Perbuatan kita, amal kita. Sebab hanya orang yang hidup boleh melaksanakan perbuatan. Betul atau tidak? Mati dia boleh buat apa? Orang buat kat dia. Orang mati tak mampu walaupun gatal. Kita bukan sekadar garu, boleh datang, Masya Allah, ya, naik tangga, duduk sama-sama. Allahu Akbar. Sebab tu jangan tak tegur orang sebelah. Tolong. Kadang-kadang sahabat di sebelah kita nak naik, ya Allah, punya payah, ya Allah, bagilah satu yang best. Apabila duduk kat sebelah, senyum, ya. Jangan duduk masam. Kenapa Syekh? Ana tengah duduk fokus ni tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, tentang barakah ni tak habis lagi, Masya Allah. Tak tahulah bila Zuramli ni nak bagi habis. Lama no, dia kata. Okey, jangan. Senyum pada orang sebelah dan tunjukkan rasa gembira dia duduk bersama dengan kita. Entahkan dia ahli syurga. Dan kemudian kerana kita layan dia dengan baik, di hari akhirat tiba-tiba dia teringat, manalah yang baik sangat aku buka lutut lunggar luntuhut ni kan? Sakit lutut uyuh kan? Penat. Tiba-tiba ya Allah ada sebelah tu baik sangat, teringat. Sebab benda baik ni kadang-kadang orang teringat sampai mati. Dan dengan sebab itu, Masya Allah, Allah membenarkan ahli syurga memberi syafaat. Mungkin kita yang dipilih. So jangan main-main. So bagi senyuman, buat bagi orang sebelah tu rasa macam kita tu dihargai. Jangan buat jangan bisa. Kalaupun ada, simpan dalam perut kan? Buat dek je, appreciate. Kadang-kadang manusia ada masalah masing-masing kan. Okey, baik. So semua perbuatan merujuk kepada orang hidup. Okey. So maknanya seluruh kehidupan kita nak kait dengan Allah. Semua kehidupan kita nak kaitkan dengan Allah, supaya semua kehidupan kita mendapat keberkatan. Baik. Dan dulu kita bagi tahu bahawa di samping makna keberkatan, ada makna lain yang boleh kita faham pada saat seseorang itu dia menyebut basmalah. Apa dia itu?
Bismillah. Apa dia itu? Selain daripada berkat, dan ini lebih dalam, ini lebih memberi makna. Apa dia? Mengukuhkan akidah. Saya tak terang ke? Buat dah. Ingat, basmalah saya bagi kepada dua. Yang sama ada untuk keberkatan, tetapi yang kedua, dan ini lebih dalam maknanya. Ingat, saya pernah sebut kalimah Bismillahi majreha wa mursaha. Dengan nama Allah bergeraknya bahtera. Yakni dengan ilmu Allah bergeraknya bahtera itu. Yakni dengan kehendak Allah bergerak bahtera itu. Dengan kuasa daripada Allah. Maknanya nak bagi tahu bahawa di sini dia dah jadi satu maqam, kedudukan dalam hati kita yang lebih tinggi ataupun lebih dalam daripada mendapat keberkatan adalah billah. Maknanya apa dia? Dia ini adalah untuk seseorang itu merasai, aku tak duduk kalau Allah tak izinkan aku. Aku tak duduk kalau Allah tidak mahu aku duduk. Berapa banyak benda kita nak, betul tak? Tapi tak jadi sebab yang jadi bukan sebab kita nak. Anta turidu wa huwa yuridu wa la yakun illa ma yurid. Ana uridu wa huwa yuridu wa la yakun illa ma yurid. Nahnu nuridu wa huwa yuridu wa la yakun illa ma yurid. Antum turiduna wa huwa yuridu wa la yakun illa ma yurid. Tak berlaku satu benda melainkan apa yang dia kehendaki. Dan tak berlaku apa yang dikehendaki melainkan dengan izin Allah. Sehingga Allah kata, wa ma tasqutu min waraqah, sesungguhnya tidak gugur walau sehelai daun nun di belantara hutan yang kita nampak secara macam tu, tetapi tak gugur sehelai melainkan Allah mengizinkan, wahai daun, aku izinkan kamu gugur. Nampak tak? Maknanya dia dah jadi lebih dalam. Apa lebih dalam? Maknanya adalah kita dapat merasai bahawa perbuatan kita itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. So, jadi di sini fungsinya adalah itsbat. Itsbat maknanya pengukuhan iman, kukuh tauhid. Wallahu khalaqakum, Allah mencipta kamu dan apa yang kamu buat. So apa yang kami buat, kami nak dekatkan dengan Engkau ya Allah, supaya apa yang kami buat datang lintasan dalam hati kami, sesungguhnya tidak berlaku sesuatu perkara melainkan apa yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illam yasha' lam yakun, tak Allah hendak tidak berlaku. Ini dah cerita masuk pada kekuatan dalaman. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pen saya ini ada. Allahu akbar. Oh, terima kasih ya Allah. Okey, takut dia kering kan. Okey, baik. Nampak tak semua yang dikasih sekalian? Bila kita pergi ke sini, dia telah masuk kepada kefahaman yang mendalam. Walaupun hanya basmalah, walaupun hanya bismillahirrahmanirrahim, tetapi rupanya dia boleh mengukuhkan keimanan pada setiap perbuatan seseorang. Sebab itulah kita selalu menyebut kalimah la haula wala quwwata illa billah. So kita kena exercisekan dengan billah. Di mana? Di perbuatan-perbuatan kita. So tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk aku menolak keburukan, dan tidak ada kekuatan untuk aku menarik kebaikan, melainkan billah. Dengan izin Allah, dengan kudrat Allah, dengan kehendak Allah, dengan segala sifat-sifat kamalat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nampak yang tu? Boleh nampak lebih kurang? Sebab itulah masya-Allah orang-orang soleh dulu, saya cerita tentang Khalid Al-Walid, ingat tak? Jangan tiru aksi tu kan?
meminum racun, dan racun tersebut menjadi tawar. Bukan kerana di sini, tetapi kerana di sini. Dalam hatinya, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tak memberi musibah apapun. Sebab tu Khalid Al-Walid sebesar zarrah tak ada takut pada makhluk. Sebab apa? Sebab dia dah sampai pada tahap di sini, diajar oleh Nabi SAW. Tak masuk kuliah kita, tetapi faham banyak lebih daripada kita. Cerita kita banyak, tapi belum tentu hak ni masuk kat dalam. Teorinya Masya Allah terapung-apung di permukaan pemikiran kita, tetapi tak menyentuh pun dasar dalam hati kita. Masya Allah, makhluk sebesar gunung punya takut. Takut nanti orang marah, takut nanti suami tak sayang, nanti takut macam-macam takut. Bila-bila mana kita mula tidak takut Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Baik. Kemudian saya tanya tadi soalan, agaknya di manakah destinasi lain ini? Di manakah destinasi lain ini? Kita mulakan dengan ba. Kita faham secara mendalam. Maka destinasinya adalah lillah. Apa itu lillah? Kerana Allah. Okey. Lillah itu adalah kerana Allah. Kenapa kita mengaji? Tadi kita baca bismillah. Kenapa kita mengaji? Kerana Allah. Nampak tak? Semua perbuatan tersebut kita nak transfer agar perbuatan tersebut bernilai. Ada perbuatan yang tak ada nilai, ada perbuatan yang bernilai. Perbuatan yang bernilai apabila kita berjaya menghubungkan dengan Allah, sebab once kita hubungkan, all the proses ini berjalan dengan izin Allah. Semua proses ini berjalan. Dan orang yang tak menghubungkan perbuatannya, walaupun baik, kata Nabi, kullu amrin dibalin, semua perbuatan baik. Hak jahat tak masuk campur. Ya, dia keluar bawah nanti dia sepak tendang kasut orang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak masuk campur. Hak perbuatan baik. Baik ini, bagaimana perbuatan tersebut supaya masuk dalam semua proses ini. Sebab itulah kita punya destinasi perbuatan kita itu, kita nak hantar ke mana? Kita nak hantarkan kepada Allah. Kerana apabila lillah, barulah Allah akan nilai. Di sini belum nilai lagi. Belum nilai lagi. Tetapi bila sampai pada lillah, baru kita mendapat endorsement, penilaian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita duk latih diri kita dalam doa iftitah. Apa doa iftitah kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sebab itu adalah kita punya ultimate goal, bahawa semua benda ini lillah. Saya belajar lillah. Saya pulang ke rumah, nanti nak sebelum pulang pergi pasar Gombak, saya buat lillah. Saya balik, saya masak lillah. Saya serve lillah. Semuanya adalah lillah. Yang tidak ada lillah, tidak ada nilai di sisi Allah. Dia jadi benda-benda biasa yang hilang. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, wal baqiyatus salihat. Semua benda yang ada padanya lillah itu, dia menjadi baqiyatus salihat. Ma mana baqiyatus salihat? Ma mana baki? Ma mana baki? Baki. Melayu baki. Baki. Yang tinggal. Apa maksud tinggal? Yang kita boleh dapat benda itu nanti di akhirat. Kita duduk sekarang dalam kelas, tapi di akhirat kita dapat faedah. Sekarang dapat ilmu, akhirat dapat ganjaran untuk masuk syurga. Kita dapat pergi pasar, orang tak beriman pergi pasar. Orang tak beriman pergi pasar, beli ketam, masak ketam, jadi najis. Kita beli ketam kerana lillah, beli ketam tersebut menjadi baqi di hari akhirat. Oh, kerana kamu memberi ketam. Kenapa? Sebab nak mendapat mardatillah. Maka dengan sebab beli ketam, engkau masuk syurga. Sebab itulah
kehidupan orang mukmin sangat bagus. Ajaban, kata Nabi, ajaib sekali kehidupan orang beriman, sebab semua benda dinilai, tetapi dengan sedikit syarat yang kita kena fahami dan amalkan, insya-Allah. Baik, lillah. Apa maksud lillah tadi? Kerana Allah. Tetapi semua yang dikasihi sekalian, lillah ini adalah usaha ikhtiar manusia, dan kemudian yang tertinggi ialah keredaan Allah. Allah pula redha. Ya. Apa maksud lillah? Okey, kita terangkan maksud lillah adalah kita buat tu supaya Allah redha. Mardatillah orang kata kan? Mardatillah. Maknanya kita buat. Kenapa kita mengaji? Saya nak Allah redha pada saya. Itu maksud lillah. Okey, maksud lillah ialah kita buat supaya Allah redha kat kita. Saya buat hari ini sebab supaya Allah redha perbuatan saya ini. Okey, jadi lillah bagi pihak kita adalah supaya kita kan lillah tu maknanya kerana Allah, kerana Allah. Lillah kerana Allah. Billah bersama dengan Allah. Okey, kerana Allah, kenapa? Kerana untuk ibtigha, mendapat redha Allah. Ini pihak kita ya. Redha Allah. Tetapi kemuncak daripada segala kemuncak, tetapi di luar bidang kita adalah apabila Allah redha kita. Ini dia punya, ini kita jawab peperiksaan, ini jawapan daripada Allah. Macam sama tetapi tak sama. Ini usaha kita. Usaha kita pun dengan izin Allah, dengan inayah Allah, semuanya ketentuan daripada Allah, tetapi Allah redha pada kita adalah jawapan dia. Maka sebab itulah Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nampak tak? Radiyatan kat sini, mardiyah kat sini. So ni kalau nak tulis dalam bahasa Arab, redha Allah adalah radiyah. Kita diredai oleh Allah mardiyah. Kita nak mencari redha Allah disebut sebagai radiyah. Kita mendapat redha Allah disebut mardiyah. Barulah Allah kata fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu. Now Allah kata kamu memang betul-betul hamba aku. Bila kamu sampai pada tahap ini, kamu mau sekarang betul-betul hamba. Sebab kamu even beli ketam pun kamu punya buat kerana aku. Yes, kamu hamba aku, kata Allah. Tetapi kalau orang, Masya Allah, bila soal ibadat, bila sembahyang saja, baru dia rasa dia dekat dengan Allah, tetapi beli ketam, dia tak apa ke saya buat banyak kali contoh beli ketam ni? Nak beli ketam tak dapat. Nak buat shell out tak dapat sebab tak ada ketam. Jadi saya banyak kali ketam, jangan tersinggung ya. Ada orang alergi ketam, ustaz, jangan. Ada orang alergi ni kadang-kadang dengar pun dah mula kembang-kembang, dia punya rasa gaut dia mari. Saya harap ya Allah sembuhkanlah sakit-sakit kalau siapa di sini yang ada gaut, ya Allah. Engkau ya Allah, amruhu ya Allah, perintahmu itu boleh saja kun fayakun, sembuhkanlah ya Allah ya. Amin. Okey, apa tadi? Jangan menyebabkan saya rasa lebih tak berapa puas hati sebab tak dapat cari ketam ni. Tapi maksudnya apa dia? Allah kata, oh kamu even benda kecil pun kamu buat kerana nak mencari redha aku. Kamulah hamba aku. Nampak tak? Ini exercise yang kita kena buat. Sebab kadang-kadang
Bukan sekadar mencari benda-benda yang tadi, pergi pasar, ya, pergi riadah petang-petang, pergi jogging. Hatta kadang-kadang berdiri menghadap Allah pun tak rasa kita sedang menghambakan diri pada Allah. Mulut kita sebut Allah Maha Besar, hati kita masih sombong sesombong-sombong. Hati kita sebut Allah Maha Besar, tapi dalam hati kita takabbur, Masya Allah. Sedangkan sebesar zarrah Allah kata takabur, aku isytihar perang pada orang tu. Cuba bayang. Kita layan, pupuk takabur kita. Cuba bayang, kalau solat pun tak boleh menjadikan hamba, bagaimana kehidupan lainnya? Okey, nampak tak? So, ini rajah dia ya. Boleh nampak lebih kurang? Okey. Jadi sekarang ni, jom kita tengok rajahnya lagi. Okey? Kita mendapati bahawa rupanya dalam perjalanan, on the way, untuk sampai pada lillah, ya, untuk sampai pada lillah, kita kena memahami beberapa perkara. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah sebagai fi sabi, saya tulis dulu lah, fi sabilillah, ataupun jalan Allah. Okey, jalan Allah. Fi, nampak tak fi? Ini ba. Billahi. Sekarang kita jumpa fi. Di sini kita jumpa li. Lillahi. Sehingga akhirnya semua hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey? Sebab fi pada jalan Allah. Maknanya perbuatan kita itu selari dengan jalan Allah. Dalam mafhum yang lebih umum daripada kalimat sabil, makna jalan adalah syariat. Syariat Allah. Okey, syariat Allah. So, sebab tu dalam Islam nak capai pada Allah mesti menurut syariat Allah. So syariat Allah memayungi semua proses ini. Semua proses ini dipayungi oleh syariat Allah. Apa yang saya bincangkan, yang kita bincangkan itu semuanya dipayungi oleh syariat Allah. Ya. Dan syariat Allah inilah yang disebutkan oleh Nabi sebagai kalimah Allah. Kalimah Allah. So yang tertinggi, kanun yang tertinggi, dustur yang tertinggi adalah kalimat Allah. Bermakna syariat Allah, jalan yang diikuti, jalan Allah yang diikuti oleh manusia. Okey, sebab itulah apabila para sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dikatakan jihad fi sabilillah? Apa yang dikatakan jihad fi sabilillah? Rasulullah kata li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan syariat Allah. Okey? Okey. Baik. Sebab kita takkan sampai pada Allah. Ingat kata Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Istananya telah kulihat, tetapi di mana jalannya? Sebab semua orang bercakap tentang Allah dalam bahasa-bahasa mereka. Semua orang cakap. Jangan kita rasa oh kita saja yang bercakap tentang Allah. Orang lain bercakap dengan nama-nama. Ada yang menamakan dengan nama ni, ada menamakan nama ni. Semuanya nak sampai kepada Allah. Tetapi istananya telah kulihat. Kenapa hati manusia nampak Allah? Kenapa hati manusia kenal Allah? Sebab apa? Dulu kita bincang makna Allah. Masihkah kau ingat? Masih ingat? Ketika kita membincangkan tentang makna kalimat Allah, di situ kita menjumpai bahawa fitrah manusia, fitrah semula jadi manusia mahukan Allah.
Sebab tu tak kira siapa asal dia manusia, spesies Homo sapien, kita ni spesies Homo sapien, manusia, dia mesti nak kenal Allah, dia mesti nak cari Allah. Tetapi di mana masalahnya? Jalannya. Maka sebab itulah jalan tersebut kena menjadi yang tertinggi, supaya bila kita nampak jalan, bila kita melalui jalan, kita akan sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Okey nak? Boleh nampak? Ini sebenarnya rangka perbincangan kita selama ni. Yang kita duk bincang-bincang tu, mungkin kita simplifykan dia lebih kurang dalam rajah yang macam ni. Ada tak tersentuh dalam rajah ni, tetapi yang kita bincang semua dalam batas ini. Adalah lagi satu ni. Baik, satu ini adalah, kalau ini fi sabilillah, ini adalah fi fillah. Fi fillah. Apa beza di antara fi sabilillah ataupun syariat Allah yang di sana merupakan yang tertinggi, yang semua ini memayungi segala benda, sama ada billah, fillah, lillah. Apa dia? Fillah adalah hati. Ini soal hati. Bila sebut fillah, ini soal lahir, ini soal lahiriah, peraturan-peraturan lahiriah. Tetapi fillah adalah jalan hati. Ini jalan lahir, ini jalan hati. Kalau jalan lahir solat, jalan hati adalah khusyuk. Jalan lahir adalah puasa, jalan hati adalah sabar. So mesti ada dua jalan, mesti ada dua jalan yang berlaku serentak. Cuma kita pecahkan supaya kita nampak bahawa rupanya syariat lahiriah ini mesti disokong oleh fillah. Sebab tu Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir ketika membincangkan soal ayat walladzina jahadu fina, sebab fina pada kami yakni fillah. Kalau ayat yang lain fi sabilillah yakni adalah fillah, maka di sini disebut sebagai persoalan mujahadah. Mujahadah. Apa mujahadah? Melawan hawa nafsu. So mesti proses ini berjalan serentak. Proses mujahadatun nafsi. Okey ke? Boleh ke? Okey. So di sini mesti ada kalimah mujahadah. Mujahadah apa dia? Proses. Is a proses dalaman seorang manusia. Proses dalaman manusia. Okey. Mesti ada proses dalaman, ya, manusia. Dan daripada proses dalaman ini menjadikan manusia itu ada satu istilah yang kita dengar, ma'allah. Apa dia ma'allah? Kebersamaan bersama dengan Allah. Tapi matlamat semua ni apa dia? Apa semua matlamat ini? Untuk membuat sesuatu kerana Allah, untuk kita mencari redha Allah, dan kemudian sebagai sebab untuk kita mendapat redha Allah. Ma'allah adalah bila dah proses ni berlaku, kita sentiasa rasa Allah bersama dengan kita. Ya. Baik. Jadi sebab tu kalau kita lihat garisan ni, ini bersifat lahiriah, betul kan? Yang ke bawah bersifat batiniyah. Persoalan-persoalan ilmu-ilmu tentang dalaman manusia, dalaman seorang manusia. Ialah itsbatul ibadah, itu dalam seorang manusia. Ini keberkatan, satu benda yang luar. Kemudian fillah, proses dalaman mendidik nafsu manusia. Ma'allah, sampailah. So inilah proses daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Inilah journey, perjalanan perbincangan bismillahirrahmanirrahim yang sangat ringkas sebutannya, tetapi mafhumnya Masya Allah tersangat dalam. Mafhumnya tersangat dalam
Orang yang Allah kurniakan baginya ilmu dan kefahaman, maka ilmu dan kefahaman tersebutlah menjadikan dia itu capai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak berikan kepadanya. Okey, ada soalan? Sebab nanti saya nak padam lah ni. Mana? Ni. Kalau orang lain tegur tu tak tersinggung sangat. Tapi sahabat baik tegur bagi tahu tulisan tak lawa tu rasa berat sangat, tersinggungnya. Okey ya. Jadi ya Allah. Ya. Mana lagi? Apa dia? Fillah. Alif lam. Okey. Boleh? Okay. Dan kalau kita nampak seimbas, sebenarnya seluruh persoalan agama kita ada dalam peta ini. Seluruh persoalan agama ada dalam peta ini. Seimbas. Ya. Sama ada kita nak pecahkan lagi kita punya apa tu? Peta tersebut, kita mendapati bahawa sebab itulah ulama menyebutkan bismillah itu sangat besar mafhum dan maknanya, ya, sangat besar mafhum dan maknanya. Tetapi amat malang kita, satu benda yang besar sangat tetapi kita gagal mengambil manfaat, ya, daripada besarnya. Saya pernah ceritakan okey, kalau saya pernah cerita pun saya okey. Saya pernah cerita seorang guru mengajar tentang hijrah. Kalau kita nak ilmu, kita kena hijrah, ya. Paling tidak kita buat hijrah daripada rumah ke masjid hari ini, ya, insya-Allah daripada rumah ke masjid hari inilah, ya. Dan kita pergi lagi masjid sana sini, ya. Sebab orang yang tak nak hijrah, dia duduk je kat rumah. Tapi yang kecil hati pula kawan-kawan kita yang tengok dalam ni, tu Haji Azri, ya. Dia kata, kami ni tak hijrah ke? Tak hijrah. Tetapi maknanya sebab masyaqqah, sebab ada uzur, ya. Sebab ada orang tak nak ambil, ya. Maka sebab tu tak boleh datang kadang-kadang tu kan. Ataupun adalah tak kiralah masyaqqah. Tetapi maknanya maka okey, kisah dia macam inilah. Jadi seorang anak murid dia bagi tahu, kamu tak akan mencapai kalau kamu tak keluar berhijrah menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu ni ada kesakitan dia. Dan orang yang tidak sanggup mengalami kesakitan menuntut ilmu kekal jahil sepanjang hayat. Yalah, nak menuntut ilmu kan kena panjat tangga kan, lepas tu kena duduk pula tu, kena dengar pula tu, tulis pula tak jelas. Parking tak cerita lagi. Masya Allah. Okey. Jadi baik ringkasnya, maka si siapa ni, anak murid ni pun termotivasilah. Dan bila termotivasilah, maka dia pun kata dia tekad insya-Allah dia akan mengembara insya-Allah. Zaman dulu kembaranya jauh kan, rentas padang pasir. Maka dia packing barang, dia jumpa salam dengan guru dia. Dia kata, dan guru dia pun senyumlah. Berapa lama insya-Allah? Dia kata hawali 3 tahun insya-Allah. Dan dia sempat mengamanahkan untuk lihat-lihat rumah dia, ya, harta dia. Baik. Lepas 3 hari, lepas lebih kurang 3 hari, pintu diketuk.
pintu rumah guru ni diketuk. Dan bila dia buka pintu rumah, mendapati siapa? Muridnya yang nak mengembara berapa lama? 3 tahun. Tetapi 3 hari dah ada depan ni, dengan muka yang puas. Dia kata, kenapa? Dia kata, saya dah balik. Kenapa balik? Sebab dalam permusafiran 3 hari, 3 hari jalan jauh kan? Jalan 3 hari 3 malam, dan saya merentasi padang pasir yang pertama. Ingat kata cerdik pandai, di sebalik ufuk ada ufuk-ufuk. Di sebalik ufuk ada ufuk. Di sebalik horizon ada horizon. Betul tak? Seorang nelayan, seorang pelayar, kita nampak ufuk dan kita pergi ke ufuk tu. Apa kita nampak? Ufuk lain. Kita pergi ufuk tersebut, ada ufuk lain. Ingat, bila kita kena uji, akan ada ujian-ujian. Bila kita mencapai kejayaan, ada kejayaan-kejayaan. Jangan fikir bahawa bila aku sampai ke satu itulah destinasi aku. Okey, so dia pergi ke padang pasir, dan Allah menunjuk saya ilmu yang sangat besar. Oh, rupanya dia dapat ilmu yang sangat besar. So apa ilmu besar yang kau tunjukkan? Tanya si guru. Dia kata rupanya dia berjumpa dengan seorang di sebelah lembah, di sebelah Oasis, tempat kawasan air itu. Di sana dia berjumpa dengan seorang manusia yang dirompak oleh qati'u tariq. Ya, yang menjadi susah padang pasir ni bukan sekadar payahnya padang pasir, tapi banyak lanun Somalia. Lanun Somalia tambah. Tak baik kan? Tak baiknya tarik balik. Lanun. Sebab lanun Somalia ni dah jadi satu istilah. Tetapi sebenarnya dia terbit daripada padang pasir. Sekarang dia pergi ke laut, buat benda yang sama lebih kurang. So lanun, buang nama yang saya sebutkan tadi. Dan lanun ini, dia bukan sekadar rampas harta kita, dia ambil kehidupan kita. Dan biasanya dia bunuh dengan cara yang macam mana? Sekejam yang boleh. Jadi hamba Allah yang dijumpa ni adalah dipotong bahagian lengan dia. Ya, ambil je pisau nipis tu yang tajam. Rupanya bila dipotong, kepak sikit patah. Ya, dan kemudian dipotong bahagian lengannya belah kiri, dipotong pehanya kanan, dipotong pehanya, dan dibiarkan dan ditinggalkan, sebab mereka tahu membilang masa dia akan mati dengan sebab darah keluar banyak. Ataupun kalaulah mungkin cepat proses badan tu, berlaku keajaiban, dia tetap akan mati. Mati apa? Kebuluran. Dia jumpa dengan seorang hamba Allah yang begitu malang. Dan pada ketika itu, ni dia cerita apa yang dia nampak, apa yang Allah nak nampakkan kepada kita. Sekali kita nak belajar, seluruh alam menjadi guru pada kita. Ingat, guru bukan hanya datang seminggu sekali, tetapi pada saat kita nak belajar, seluruh alam menjadi guru kepada kita. Masalahnya sekarang, guru yang datang seminggu sekali tu tak apa nak dengar. Apatah lagi alam nak dijadikan guru. Jadi sekarang ni dia nampak alam menjadi guru. Dan pada ketika itu, apa yang berlaku? Kenapa dia masih bertahan? Ya, ialah yang belajar tauhid lillah. Memanglah, of course, memanglah ya, semuanya tidak berlaku melainkan dengan ketentuan Allah. Tetapi berlaku satu keajaiban. Apa keajaibannya? Sebab rupanya ada seekor helang yang datang dengan secara tetap memberi khidmat kepada si lelaki ini. Bawa makanan, suap ke mulut, dia makan makanan tersebut. Buah-buahan dia makan. Maknanya ada yang berkhidmat untuk dia. Bahkan boleh bawa air tuang dalam mulut dia. Sehingga dia merasa tenang kat situ. Bahkan dia kata kalau orang tak ambil dia pun tak apalah, dalam keadaan
Dia masa tu sembuh dan dia boleh bergerakkan badan dia, dan helang tersebut begitu baik. Maka setelah saya bercakap dengan hamba Allah ini, saya nampak satu pelajaran besar yang saya dapat. Apa dia? Apa pelajaran besar yang saya dapat? Bahawa seseorang manusia itu dijaga oleh Allah walau betapa daifnya dia. Tengok, walaupun tak boleh gerak, tetapi tetap mendapat jaminan rezeki daripada Allah. Maka saya tahu bahawa walau siapa saya, walau siapa kita, walau sedaif mana, betul orang tua kata apa dia? Walau dalam ulat dalam batu boleh hidup. Maka dia kata ilmu tersebut sangat berharga. Maka saya rasa tak perlulah menghabiskan masa sampai 3 tahun. 3 hari dah balik. Okey, baik. Sekarang apa pandangan kita pada pandangan dia? Apa pandangan kita terhadap pandangan dia? Sebab manusia yang kita diajar adalah berfikir dan fikir balik apa yang kita fikir, dan fikir balik apa yang kita fikir tadi. Dia tak boleh fikir sekali. Kita ada satu fikiran, kemudian fikiran tersebut kena fikir atas fikiran tersebut. Apa ustaz ni, Allah, dah lah berat tangga tadi Tuan Haji, ya, dah lah tulisan tak berapa jelas. Semua yang dikasih sekalian. Baik, apa pandangan kita terhadap fikiran? Apa kita fikir terhadap apa yang dia fikir? Okey ke tak okey? Satu seolah-olah dia melihat satu drama yang begitu hebat. Apa pandangan kita? Ya? Baik. Ringkas cerita, maka guru dia kata apa dia? Ini yang saya nak maksudkan dalam kenapa saya bawa kita ke kisah itu. Guru ini berkata, alangkah ruginya Allah memberikan kamu gambaran yang sangat besar, tetapi kamu mengambil pelajaran yang sangat sedikit. Dia pun terkejut. Besar apa? Besar apa pelajaran saya? Saya yakin bahawa walau siapa saya lihat kepada dia tadi yang kudung tangan, kudung kakinya, tetapi tetap masih hidup. Besar pelajaran tersebut. Tetapi guru dia kata kecil. Kenapa engkau tidak melihat untuk menjadi seperti helang tersebut? Nampak tak? Mata dia nampak kat orang daif. Allah ajar dia. Maksudnya apa dia? Engkau kena jadi helang itu. Sebab helang itu mesti ada kekuatan, mesti ada keupayaan, dia mesti boleh terbang. Maka dengan sebab terbang, dia boleh tolong orang. Kenapa engkau tidak terfikir untuk melihat bagaimana hebatnya helang tersebut, dan engkau patut menjadi helang, dan tidak hanya menjadi orang kudung yang kemudian menerima daripada orang. Betul tak? Dia pun terasa, Masya Allah. Inilah yang berlaku dalam hidup. Allah bagi kita pelajaran yang besar, tetapi kita mengambil pelajaran yang kecil daripadanya. Jadi sebab itu harapan kita berbincang tentang perkara ini. Tetapi ya Allah, berilah ya Allah seperti engkau berikan kepada para ulama. Ya, kita nak minta ya Allah, tolonglah engkau bagikan faham apa yang kau berikan pada para ulama. Maka sebab itu daripada kalimah bismillah yang kita rasa kita sebut selalu, tetapi pengajarannya seluas lebar dan besarnya agama tersebut. Bateri kita macam dah nak mula balik. Ya, tapi jangan risau. Macam mana? Allahu Akbar, ya. Yang merakam kata suara tak pakai mic pun jelas. Memanglah sebab sebab phone ni dekat je dengan ni, ya. Yang phone yang jauh-jauh tu belum tentu jelas kan. Jelas tak orang belakang? Tak jelas pun. Apa sebenarnya? Dah habis sekarang. Okey, patutlah jam di hadapan ni 1 jam 2 minit 53, 54, 55, 56, 57 saat.
habis nafas saya. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sebenarnya dalam hati saya, Tuan Haji Abdullah kan? Tuan Haji Muhammad, Masya Allah. Tuan Haji Muhammad ibn Abdullah. Tuan Haji Muhammad bin Muhammad Nur Izan, ya. Tuan Haji Muhammad, tadi Tuan Haji Muhammad bisik kat saya, hari ini berbincangkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi sekali lagi nampaknya tak kesampaian nak membincangkan Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab saya rasa macam perbincangan ni nak habis dah. So biar saya buat peta minda yang begini, tengok balik dengan nota-nota yang kita buat sebelum daripada ini, padankan dalam mind mapping ini, dan kemudian sedikit saja, ya, Allahu Akbar, sedikit saja. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis kursi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Anar Rahmanu khalaqtur rahima wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa ma'aha qata'tuhu. Ya, nampak dengan kalimah apa tadi? Rahman, kan? Dulu kita kata bahawa sama ada Rahman dan Rahim daripada kalimah apa? Sama ada Ar-Rahman. Dalam tinggal berapa minit ni, ya? Bahawa Ar-Rahman yang kita bincangkan sebelum daripada ini, ataupun Ar-Rahim yang kita bincangkan sebelum daripada ini, kedua-duanya daripada kata dasar yang sama, yakni Rahima, betul kan? Maka dalam hadis kudusi tersebut jelas menyatakan bahawa Allah menyatakan Anar Rahman. Ingat, Rahman atas wazan apa? Ini dari segi bahasa pula. Kita go ke bahasa sekejap. Atas wazan fa'lan. Rahman. Ini atas wazan fa'il. Rahim. Ya? Fa'il, rahim. Dari kedua-duanya daripada kalimah rahimah. Maka Allah Subhanahu wa taala, Tuan Haji Azri, minta maaf. Banyak kepala Tuan Haji hari ni. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Anar Rahman. Anar Rahman. Ingat, ya, dalam Al-Quran, jom ingat, ya, sekejap. Dalam Al-Quran, Allah kadang-kadang mengganti nama Allah tersebut dengan satu nama lain, yakni Ar-Rahman. Katalah Allah memperkenalkan Anallah, contohnya. Ini bagi Allah, ya. Anallah, maksudnya aku adalah Allah. Tetapi ada satu lagi nama yang begitu Allah memperkenalkan namanya. Apa dia? Anar Rahman. Jadi Ar-Rahman adalah nama, sebab tu ulama tafsir membahaskan, menganggap bahawa Ar-Rahman itu adalah nama yang seiring dengan nama Allah. Adapun Rahim, Malik, Kudus, Salam itu disebut nama yang mewakili sifat. Sebab kehadapannya nama Rahman itu berbanding nama-nama yang lain. Sebab Allah mengenalkan, Allah tak menyebut, tak memperkenalkan nama Allah dengan sifat, melainkan pada Ar-Rahman. So Anar Rahman. Anar Rahman, aku Rahman. Dan sebab tu Allah kata, ada surah Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, contohnya. Ya, Allah tak kata Allah 'alal 'arsyistawa. Sedangkan Ar-Rahman itu menunjukkan nama bagi zat. Kan kita mengaji surah Yasin ni, kan? Yang belum buka kitab lagi. Nanti kita akan perasan satu benda, saya harap kita tak lupa. Zaman dahulu, apabila para rasul menyampaikan pada orang, mereka lebih semangat lah tu. Mereka lebih, itu tak semangat pun ada. Mereka lebih memperkenalkan Allah dengan terus kepada
nama Rahman. Tengok dalam surah Yasin, apabila Allah hantar berapa utusan, ingat tak? Nanti insya-Allah kita akan jumpa, tapi kita dah tahulah sebab orang kita semua belajar Yasin kan. Allah akan berlaku satu kisah di Antioquia. Allah hantar utusan, betul tak? Oh okey, tak belajar lagi. Okey, minta maaf ya. Yalah, sebab memang nak mengambil hati saya kan, supaya nanti saya ajar kami faham. Walaupun dah faham, tapi maknanya tak apalah, kami tak cerita dulu. Okey, kisah itu kan dihantar utusan 2 orang. Fa'azzazna bithalithin, betul kan? Mula dihantar 2 orang utusan, kemudian dikuatkan dengan satu urusan. Apa jawapan daripada penduduk tersebut? Wama anzalar rahman. Nampak tak? Penduduk tersebut merespon kepada mereka, ma anzalar rahman. Mereka tak kata wa ma anzalallah. Ar-Rahman tak mengutuskan kamu. Nampak tak? Ar-Rahman tak mengutuskan kamu. Kenapa mereka ada idea menyatakan bahawa Ar-Rahman tak mengutuskan kamu? Please, cepat. Kenapa mereka tiba-tiba cakap, Ar-Rahman tak mengutuskan kamu? Kamu datang ni, mana ada Ar-Rahman utuskan kamu? Maknanya dia nak denial. Kenapa dia boleh cakap Ar-Rahman tak mengutuskan kamu? Maknanya adalah utusan tersebut memperkenalkan Allah terus dengan berimanlah kamu dengan Ar-Rahman, berimanlah kamu dengan Ar-Rahman. Barulah mereka tahu, Ar-Rahman rupanya Tuhan itu. Lantas mereka respon balik, ma anzalar Rahman. Kalau kita tengok, begitulah juga yang berlaku pada Nabi Musa dan Nabi Harun. Sebab tu Fir'aun bertanya, Wamar Rahman. Dia tak tanya Wamallah, tetapi Wamar Rahman. Jadi tentu ada rahsia di sebalik Ar-Rahman tersebut diperkenalkan terlebih dahulu, dan mesti ada rahsia kenapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Allah. Memang Allah itu lafzul jalalah yang tidak mewakili apapun makna, tetapi bila Allah memperkenalkan sebagai Ar-Rahman, Allamal Quran. Allah tak kata Allahu Allamal Quran. Allahu, itulah Allah yang khalaqal insan. Bukan itu Allah yang allamahul bayan, tetapi Ar-Rahman itu, Ar-Rahman itu, Ar-Rahman itu, kerana dia terbina di atas wazan yang sangat besar. Atas wazan fa'alan, yang tidak ada makhluk yang boleh pun meletakkan namanya sebagai Rahman. Tapi ada tak kita dengar orang kadang-kadang panggil nama Rahman? Rahim. Ya? Boleh ke? Bolehkah kita panggil orang, kalau dia Abdul Malik, kita panggil dia Malik? Bolehkah kita panggil seorang yang namanya apa biasanya? Abdul Rahman, kita panggil dia Rahman. Abdul Aziz, kita panggil dia Aziz. Aziz. Boleh ke tak boleh? Oh boleh, okey. Oh boleh. Boleh ya. Okey, kerana dah boleh, saya tak berterang lah. Maksudnya tidak perlukan pada penerangan lagi lah, sebab takut nanti orang tanya kita. Tapi nampak jawapan tu macam meyakinkan, tak perlu saya menerangkan. Kalau boleh kenapa boleh, kalau tak boleh kenapa tak boleh. Yes. Ya, kenapa kita boleh memanggil, tetapi dengan syarat. Sebab nama Allah boleh bagi seseorang dengan syarat ada Abdun sebelumnya. Abdur Rahman, Abdur Rahim. Tetapi kalau dalam panggilan seharian, ya, kita nak panggil dia dengan Rahman, Rahim, ya, Rahman ke Rahim, Aziz ke,
masih boleh. Jangan kita panggil dengan Al-Aziz, Al-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Kalau itu Abdul Rahman, ataupun bila potong jangan ada alif lam, sebab alif lam itu untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Okeylah. Ya. Nama dia Al je. Al. Contohnya Al-Aziz. Al apa? Al Gore. Mungkin itu Mak Saleh kena tanya orang Amerika. Al-Amin. Oh. Al dalam bahasa Arab alif lam. Ya. Okey. Bagi yang memang makhluk, bukan nama Allah, kita boleh panggil pun Al-Amin. Sebab Al-Amin tu maknanya yang terpercaya, seorang terpercaya. So kalau kita nak panggil Al bagi makhluk ni tak ada masalah. Saya isu tadi ialah isu kalau nama Allah boleh. Al tu maknanya nama. Dia Al adalah the. In English dia adalah the. In English Al adalah the. Specific. Betul cikgu Inggeris? Betul. Okey. Ya. Al Al-Gojo. Al-Gojo. Nanti tanya Al-Kapun. Ya, banyak lagi besar Al lagi. Okeylah. Saya rasa cukuplah sekadar itu. InsyaAllah semoga ada. Baik. So InsyaAllah sikit lagi akan datang. Kita tengok makna tadi. Ar-Rahman khalaqtur rahima wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Jadi mesej sebelum balik ialah Allah sebut Ar-Rahman, aku ini Ar-Rahman. Kata Allah, aku menciptakan kasih sayang, aku menciptakan kasihan belas, maka aku menjadikan dia nama daripada namaku, kata Allah. Barang siapa yang menghubungkan silaturrahim, orang yang menghubungkan silat rahim, dua kali tu, menghubungkan hubung, silat pun hubung. Patutnya tak boleh satu je. Tapi kita kaya sikit bahasa. Menghubungkan silaturrahim. Silat makna apa? Positifnya orang kita kan, menghubungkan silaturrahim. Okey, menghubungkan rahim. Orang yang menghubungkan rahim, maka aku menghubunginya. Orang yang memutuskannya, aku memutuskannya. Jadi jaga-jaga. Rupanya kita menyebut tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah ini yang sangat elok menjadi amalan kita ialah sentiasa menghubungkan silaturrahim. Amin. Baik, sebab itu sebelum balik nanti seperti biasa salam dengan orang sebelah, ya. Sapa orang sebelah, hubungkan silaturrahim supaya masya-Allah, ya, supaya benar-benar terjalin silaturahim. Allah akan menjalin hubungan dengan kita. Allah menjalin hubungan dengan kita. Baik, dan saya pun ya Allah tentulah bercakap ini. Sekarang dah kata nanti jap lagi. Tak apa. Katalah saya pasti saya kena buat rutin ini. Mohon maaf, gurau, tanya soalan dan segala macam yang tak senang di hati. Dengan penuh rendah diri saya memohon kemaafan. Boleh insya-Allah maafkan? Adalah separuh maafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.